Shalom, Bapak yang dikasih Tuhan, puji Tuhan, haleluya, saudara Tuhan itu baik. 各位主持人、兄弟姐妹，大家平安，感谢主，但愿上帝，很好的上帝带领我们。 Kita masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama berdoa, memuji Tuhan dan merenungkan firman Tuhan. 上帝再一次赐给我们机会，让我们能够敬拜主，能够向他祷告。 Nah, saudara, sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. 在我们还没有开始阅读圣经和思想上的话之前，我们一起祷告。 Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk anugerah-Mu. 天父上帝，我们感谢你的恩典。 Di tengah-tengah kesibukan kami, Tuhan mengundang kami untuk mendekat kepadamu dan bersekutu dengan Engkau melalui persekutuan doa malam ini. 在我们一切的生活忙碌当中，你再次赐给我们机会，让我们能够继续在祷告会中来敬拜你，向你祷告。 Sebelum kami mengungkapkan isi hati kami kepada Tuhan, 当我们还没有向你吐露心声之前， kami mau terlebih dahulu mendengar isi hati Tuhan. 我们要先聆听你的心意。 Siapkanlah kedua hamba-Mu ya Tuhan, 求你预备你两位仆人， urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, 求圣灵的力量高抹我们， supaya menjadi selalu berkat bagi saudara kami pada malam ini. 能够成为今天晚上众弟兄姐妹的祝福。 Setiap kami yang mendengar dimanapun kami ada ya Tuhan. 无论我们在那里，凡听见的， Berikan atensi, perhatian kepada kami, konsentrasi kepada kami, kepada firman-Mu. 求你赐我们全心贯注的注意你的话语， Supaya kami dapat mengerti isi hati Tuhan. 让我们能够明白你的心意， Dan Tuhan berikan kemampuan bagi kami untuk taat melakukan firman-Mu. 并且赐我们力量，让我们能够遵行你的旨意。 Ini doa kami Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu. 这是我们祷告，我们预备聆听你的话。 Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉靠主耶稣名，我们祷告。 Haleluya. 哈利路亚， Amin. 阿门。 Saudara, firman Tuhan hari ini dari 2 Korintus pasal 4 ayat 16 sampai 18. 那么今天上帝的话是取自哥林多后书第4章16到18节。 Saya akan bacakan bahasa Indonesia terlebih dahulu, kemudian dalam bahasa Mandarin, 我 saudara 先 ya. 用印尼文阅读，然后再用中文。 Firman Tuhan demikian, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari hari ke hari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. 所以不要上胆，外体虽然毁坏，内心却一天新似一天。我们这至战至轻的苦楚，要为我们成就极重无比、永远的荣耀。原来我们不是顾念所见的，乃是顾念所不见的，因为所见的是暂时的，所不见的是永远的。 Ya, saudara sadar atau tidak sadar, 各位兄弟姐妹，无论我们意识到或是没有意识到， setuju atau tidak setuju, 无论我们同意还是不同意， terima atau tidak terima, saudara, 无论是接受或是不接受， kita sedang hidup di dalam dunia yang berubah. 我们是活在一个一直不断改变的世界。 Segala sesuatu yang ada di sekitar kita adalah terus-menerus mengalami perubahan. 我们周围的一切一直不断的经历改变， Hanya satu yang di dunia ini tidak berubah, 在世界上只有一样不改变的， yaitu perubahan itu sendiri, saudara. 就是自己的改变。 Karena memang semua berubah. 因为每一个人都在改变。 Saudara, kalau kita berbicara tentang perubahan, 如果我们讲说关于改变， saya kira ada 3 bentuk perubahan yang terjadi dalam hidup kita. 我想在我们生命当中有3样会改变的事。 Yang pertama adalah perubahan by design, 就是第一就是眼见的改变， atau perubahan yang memang direkayasa karena memang kita inginkan, 就是说一些我们想要的一些的改变， atau perubahan-perubahan yang memang dituntut oleh zaman. 或者是另外或者是世界所要求的改变。 Seperti hari ini kalau kita beribadah, saudara, 比如今天我们敬拜， kita bisa beribadah secara online. 我们能够在线上敬拜， Dulu-dulu kita tidak bisa beribadah seperti ini. 在以前我们不能够这样敬拜。 Dan sudah tahu bahwa perubahan terus terjadi. 我们知道一直改变不断的产生， Perkembangan teknologi semakin canggih. 那么科技的发展一直不断的渐进。 Ada isu sekarang, saudara, bahwa nantinya akan ada ibadah yang dilakukan oleh di dunia lain, di dunia virtual yang disebut dengan metaverse. 那么以后呢，听说呢有接着就是一个 metaverse， 就是那个宇宙 Maksud saya adalah kita tidak bisa menghindari dari perubahan-perubahan yang terjadi. 也就是说，我们不能够脱离一切的改变。 Yang kedua, saudara, 第二， perubahan yang by accident. 就是一些意外的改变。 Saudara, kalau hari ini kita bergumul dengan pandemi,
如果今天我们因为疫情而挣扎， Saya kategorikan pandemi sebagai by accident. 我把疫情列为是一种意外， Karena yang berkaitan dengan penderitaan yang kita tidak inginkan. 因为是关于我们不想要的一些痛 Nah, 苦。 saudara, seluruh dunia menghadapi pandemi hari ini. 那么整个世界都在经历这个疫情， Masih belum selesai, saudara. 还没有结束。 Ini perubahan yang kita alami hari ini yang tidak kita inginkan. 这样的一个情形是我们不想要的， Dan hari-hari kita juga mendengar bencana alam, gempa bumi terjadi di mana-mana. 而且我们也听说到处有一些地震， Ada badai yang begitu dahsyat menghancurkan tatanan kehidupan masyarakat Indonesia bahkan dunia. 有一些狂风暴雨和一些也袭击的印度尼西亚还有世界各地。 Lalu kita mendengar di media hari ini terjadi peperangan antara dua bangsa Ukraina dan Rusia. 我们也听说了一些战争的发生，就是关于俄罗斯和那个乌克兰的， Ya, ada banyak orang yang exodus. 有很多人去避难， Mereka mencari pelindungan di bawah-bawah tanah, saudara. 他们接着地下来维护自己。 Ini yang saya sebut dengan perubahan by accident yang tidak diinginkan oleh siapapun. 这是我所列为一种意外的那个发生。 Yang ketiga adalah perubahan by nature secara alamiah. 那么另外一个就是自然的一些改变。 Dan saudara, seringkali kita tidak menyadari bahwa itu terjadi kepada kita hari ini. 我们也想到这是发生在我们身上的。 Di dalam ayat firman Tuhan yang kita baca tadi ayat 16, Paulus katakan, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot. 就如刚才我们所读的第16节说，所以不要丧胆，外体虽然毁坏，内心却一天新似一天。 Ini satu realita yang tidak bisa kita hindari. 这是一个事实，是我们无法改变的。 Perubahan-perubahan secara natural, secara alamiah. 这是自然而然的改变。 Ya, waktu masih muda, orang katakan kita bau kencur. 如果年轻的时候，那时候我们还年轻， Karena masih muda, saudara. 因为还很年轻。 Ya, tetapi ketika kita sudah dewasa, 但是让我们长大成人之后， menjadi lanjut usia, saudara, 然后变成年纪老迈， bukan lagi baru kencur, saudara. 已经没有那个年轻 Kita 的青涩。 kita disebut sebagai orang yang selalu mengeluarkan aroma bau angin, minyak angin. 那么我们的身体发出了一些风油的一些味道。 Bahkan ada orang katakan bau bukan bau angin, minyak angin, tetapi bau tanah, saudara. 那么他们说风油的味道就好像在土地下的 Iya, 味道。 dari fisik yang masih gagah, mungkin kulit-kulit masih kencang. 从一个外表看起来很健康，皮肤还很坚固的， Sekarang sudah mulai sudah mulai kendor dan mulai keriput. 那么现在的皮肤就开始松懈，开始有皱纹。 Yang tadinya kita kuat gagah, 起初我们是很健硕的， tapi secara perlahan mulai lemah dan tidak berdaya. 那么渐渐的我们就无能为力。 Nah, saudara-saudara, kita berhadapan dengan perubahan-perubahan yang demikian. 那么我们面对了这样的改变， Nah, bagaimana kita menyikapi atau mengantisipasi realita ini, saudara? 那么我们怎么样的去面对或是抑制这样的改变呢？ Karena kondisi-kondisi ini membuat segala sesuatu berubah dalam hidup kita. 因为一切的情形让我们的生命当中产生了改变。 Dan saudara, tentu apa yang terjadi tidak seperti yang kita inginkan. 当然，所发生的一切都不都是我们不愿意发生的。 Lalu kita bisa kecewa dengan keadaan ini. 我们就面对这样的情形感 Kita 到很失 sedih 望。 melihat keadaan ini. 看到这样的情形，我们很悲 Bahkan 伤， mungkin kita bisa marah. 甚至会发脾气。 Entah marah ke siapa, saudara, karena perubahan-perubahan yang terjadi. 我们向谁发怒了？面对这样的改变， Bahkan mungkin kita bisa putus asa. 可能我们也灰心绝望。 Kita kehilangan motivasi di dalam menjalani hari-hari kita. 我们在这人生活中失去了动力， Terutama di dalam masa-masa pandemi, saudara. 特别是在疫情期间， Kita menunggu kapan waktunya berakhir. 我们发问什么时候才能结 Dan 束？ pada waktu kita dalam keadaan yang sangat sulit, 当我们面对这样困难的时期的时候， kita bisa mengalami yang namanya kehilangan motivasi di dalam hidup ini. 我们就面对了失去动力的情形。 Saudara, dari teks firman Tuhan yang kita baca tadi, 刚才我们所读的经文， ini adalah bagian firman Tuhan yang Paulus sampaikan kepada orang-orang di Korintus. 这是保罗对哥林多教会的人说的话。 Secara sesuai pasal 4 ini, saudara, Paulus bicara tentang penderitaan. 这里保罗讲的是痛苦。 Seolah-olah Paulus berkata begini, walaupun kita sudah percaya Yesus, 反后保罗这样子说：即使我们已经相信了基督， kita bukanlah manusia yang anti terhadap penderitaan. 我们不能够免于一些痛苦的发生。 Sebagai orang percaya, kita sama-sama dengan manusia lainnya yang pasti juga mengalami penderitaan. 作为基督徒，我们也像其他人一样，也要面对种种的困难。 Kita adalah orang-orang yang hidup di dalam perubahan zaman ini. 没有人不是活在当今的一切的改变当 Tapi 中。 Paulus berkata mulai ayat 16 bagus sekali, dia katakan sebab kami tidak tawar hati. 但是使徒保罗说，在16节说，
但是我们不要上当。 Saudara, saya mau tanya saudara, 我要问大家， selama hidup ini pernah nggak saudara tawar hati? 你们在生活当中是否有感到上胆的时候， Atau kehilangan semangat? 或者失去一些的魄力， Atau kehilangan motivasi saudara? 或者是失去一些动力？ Aduh, saya kayaknya rasanya udah nggak semangat lagi nih. 我好像已经没有任何的魄力了， Kayaknya kalau saya berusaha pun sia-sia kok. 好像我如果再努力也是徒然 Agak 的， mungkin lah memang sudah begini keadaannya. 因为情形已经这样子了。 Tapi justru menarik sekali di tengah-tengah situasi yang sulit, Paulus katakan kami tidak tawar hati. 但是很有趣的，在这样的情形当中，使徒保罗说， Kami 我们 tidak 不要 kehilangan 上胆， motivasi dalam hidup ini. 不要失去在生活中的动力。 Sekalipun kami harus berada di dalam tengah-tengah perubahan zaman. 即使我们要处在世代的改变当中， Sekalipun kami harus menerima realita kami menderita di tengah-tengah dunia ini. 即使我们要接受事实，我们在世上的痛苦， Kami tidak pernah tawar hati. 但是我们不上胆。 Kita bertanya saudara, apa rahasianya? 但是现在问题是，奥秘在哪里？ Paling tidak ada 2 rahasia penting dari teks yang kita baca. 至少在我们读的经文当中有2个奥秘。 Rahasia yang pertama ayat 17 saudara. 第一是在17节， Dia mempunyai perspektif hidup. 它有一个生命的观点。 Saya bacakan ayat 17 saudara. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segalanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. 17节说，我们这自战自清的苦楚，要为我们成就极重无比、永远的荣耀。 Saudara, apa itu perspektif hidup? 那么，生命的观点是什么呢？ Perspektif hidup artinya cara pandang kita terhadap hidup ini. 这是我们的人生的观点， Cara pandang kita terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan hidup ini. 这是我们对我们生命当中的一切种种的看 Nah, 法。 saudara, cara pandang seseorang itu akan sangat menentukan sikap dan bahkan saudara tindakan seseorang. 一个人的看法非常的影响他所做的一切，他所面对的一切。 Menarik sekali saudara, ternyata Paulus mempunyai perspektif hidup tentang penderitaan itu. 但是很有趣的，保罗对这样的人生观有很有趣的地方。 Yang pertama saudara, dia menganggap atau dia memandang penderitaan itu sifatnya ringan dan sementara. 首先呢，他看这个苦楚是自战自清的。 Saya kira semua kita pernah menderita saudara ya. 我相信我们每个人都受过痛 Ya 苦， karena sakit, 可能是因为 karena 生 mungkin 病， mengalami musibah, 或者是面对一些的灾难， atau penderitaan yang lain saudara. 或是其他的痛苦。 Pada waktu kita dalam penderitaan yang berat sekali, 我们面对了很沉重的挣扎， kita mengasihani diri kita sendiri, 我们就可怜自己， kita kecewa, 我们很失望， tidak ada seorang pun yang peduli. 没有人关心， Mungkin kita berseru kepada Tuhan, tetapi sepertinya pertolongan Tuhan terlalu lama. 好像向上来祈求，但上帝的帮助太迟了。 Lalu saudara, kita merasa bahwa kita adalah orang yang paling malang di dunia ini. 有的些自己认为自己是世上最可怜的人， Penderitaan kita adalah penderitaan yang paling berat di dunia ini. 我的痛苦是世界上最难的痛苦。 Saudara-saudara, di sini Paulus katakan penderitaan yang kita alami itu ringan dan sementara. 但是使徒保罗说，我们的苦楚是自战自清的。 Dibandingkan dengan penderitaan Kristus yang telah mati di kayu salib untuk kita. 你想想，在对于基督在十字架上 Apa 的 yang 痛 kita 苦， alami hari ini penderitaan ringan, saudara. 我们今天所面对的痛苦都是很轻的。 Saudara, ini adalah land yang minggu ketiga, saudara, kita bersama-sama mempersiapkan hati mengingat akan karya Kristus di Kalvari. 这是第3个大灾期，然后我们要纪念主耶稣在哥哥他山上的痛苦。 Tahukah saudara tangan Yesus disalib, 你知道吗？基督的手被 kepalanya 在十字架 dimahkotai 上， duri, 头上戴着金银极 tusuknya 光， ditombak, 而且他的身体也被一些枪刺伤， kakinya dipaku. 他的脚被钉在十字架上。 Penderitaan yang dialami oleh Yesus jauh lebih dahsyat daripada penderitaan yang kita alami hari ini. 那么基督所受的痛苦，比我们当今在世上所受的痛苦 Dan 沉重了 Paulus 很多。 memandang penderitaan yang dialami hari ini adalah ringan dan sementara. 因此，使徒保罗觉得我们当天所受的苦楚都是自战自清的 Maksud。saya begini, sedahsyat-dahsyatnya penderitaan yang kau alami, saudara, 也就是说，我们无论面对怎么样的困难， tidak ada penderitaan yang kekal. 没有永远的痛苦。 Suatu saat penderitaan akan berakhir. 有一天痛苦将要过去， Satu saat COVID-19 akan berakhir. 有一天新冠病毒将要过 Apa 去 yang。ada di dalam dunia memang sementara. 我们在世上本来就是暂时的， Dan sudah tahu bahwa yang sementara itu akan berlalu. 但是这样暂时的东西必要过去。 Kalau begitu, saudara, lembaran kehidupan kita yang akan datang ada satu rancangan Tuhan yang indah sekali. 而且在我们的人生当中，有上帝美好的计划。 Kalau memang penderitaan itu sesuatu yang sifatnya sementara, 如果这是自战自清的， mengapa kita harus putus asa? 为什么我们必须要灰 Tetap 心丧 semangat 胆呢？ bersama dengan Tuhan. 我们与上帝同在。 Yang kedua, 第二， cara
Paulus memandang penderitaan, dia katakan bahwa penderitaan sekarang ini yang sementara ini adalah mengerjakan kemuliaan kekal bagi kami. 那么使徒保罗第二点就是说，如今我们自战之苦轻的苦楚，是要为成就永远的荣耀。 Saudara, ini bagi Bapak, Ibu, saudara yang sudah percaya kepada Yesus. 对于凡已经信靠主耶稣的人， Penderitaan yang Tuhan izinkan kita alami hari ini 今天主耶稣允许我们所受的痛苦， bukan untuk mendatangkan kecelakaan bagi kita, 不是要为我们设下一些害我们的事 bukan 情， mendatangkan malapetaka bagi kita. 而且不是带来我一些毁 Tapi 坏 Paulus 我们的事。 memandangnya, dia katakan penderitaan sekarang yang sementara ini mengerjakan kemuliaan kekal yang akan datang. 那么使徒保罗说，如今的这自战自轻的苦楚，是为要成就将来永远的荣耀。 Saudara, ketika aku melihat sebuah emas murni, 如果我们如果看一个诗篇， saudara, itu melalui proses panjang bagaimana dia menjadi emas murni yang sangat mahal dan berharga. 就好像一个纯金一样，要经过很时间才能够成为纯金，很贵重的金。 Di sini Paulus ingin menjelaskan kepada kita, saudara, penderitaan yang sementara ini adalah satu cara Tuhan mengerjakan sesuatu yang begitu indah bagi kita di masa yang akan datang. 那么使徒保罗说，我们如今这自战自轻的苦楚呢，是为要成就将来最美好、最荣耀的事情。 Di dalam pasal 5 ayat 1 dikatakan begini, saudara. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita, sesuatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. 那么第5章第1节说，我们原知道，我们这在地上的这个帐篷若拆毁了，比起上帝所造的，在天上永存的房屋， Saudara, sesuatu yang sementara yang berubah terus dalam hidup ini 就是在这个世界上有很多的改变， akan berakhir. 这一切都要过去。 Tapi Tuhan sudah sediakan suatu kemuliaan yang kekal yang Tuhan berikan bagi kita. 但是上帝已经为我们预备了永远的荣耀。 Menarik sekali, saudara, bagaimana kita bisa bertahan di dalam penderitaan semacam ini. 最有趣的就是我们怎么样在痛苦当中支撑下 Memang 去。 secara daging kita tidak mampu mengatasi perubahan-perubahan dan penderitaan yang luar biasa. 可能我们无法承担这个很出奇的、很沉重的一些的改变。 Oh, Tuhan tidak hanya menyelamatkan kita dari murka Allah. 主并不是只有拯救我们脱离上 Tapi 帝的 selama 愤 kita 怒， bergumul di dunia ini, 但是我们在世上的挣扎， Dia memberikan kepada kita, saudara, jaminan di dalam hidup kita. 他赐给我们一些的保障。 Itu sebabnya di dalam ayat pasal 4 ayat 7 dikatakan, tetapi harta ini kami punya di dalam bejana tanah liat ini, supaya nyata bahwa kekuatan yang berlimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. 因此，在4章7节说，我们有这宝贝放在瓦器里，要显明这莫大的能力是出于上帝，而不是出于我们。 Di dalam tubuh ini, 在我们的身体中， di dalam bejana tanah liat ini, 在这个瓦器中， Tuhan menganugerahkan harta yang kekal, yaitu Yesus Kristus yang tinggal di dalam hidup orang percaya. 那么上帝呢，把主耶稣这个最宝贵的宝贝放在我们的心中，放在瓦器里， Hidup kita berubah, 我们的生命改变， segala sesuatu berubah. 一切都改变。 Tapi Dia yang kekal ada di dalam diri kita, tidak pernah berubah. 但那永恒的在我们心里是永不改变 Dan 的， inilah yang memberikan kekuatan kepada kita. 这就赐予我们应有 Itu 的力 sebabnya 量。 dalam ayat 8 dia berkata, dalam segala hal kami ditindas tetapi tidak terjepit. 以致第8节说，在一切的事情当中，我们四面受敌，却不被捆住； Kami habis akal tapi tidak putus asa. 那么心里作难，却不至于失望； Kami dianiaya tetapi tidak ditinggalkan. 我们遭逼迫，却不被丢弃； Kami dihempas tapi tidak binasa. 我们被打倒了，却不 Oh, 致死亡。 saudara, manusia seperti apakah ini? 那么这样的人是什么样的人呢？ Manusia seperti ini adalah hanya manusia yang memiliki harta yang indah yang kekal di dalam dirinya. 那么这样的人是拥有也是永恒的价值在心里的人。 Saudara, penderitaan adalah sebuah fakta yang kita harus akui ada menjadi bagian hidup kita. 那么我们要承认，在我们生命中的痛苦是我们生命中的一部分。 Namun sebagai orang percaya, saudara, 但作为信主的人， kita yang sudah mengalami karya Kristus, 我们已经经历上帝的大功。 mari kita memandang bahwa penderitaan yang terjadi hari ini sementara. 让我们观看我们所受的痛苦是自战自轻的。 Yang kedua, kita memandang bahwa penderitaan sekarang ada mengerjakan sesuatu yang mulia bagi kita di kekal yang akan datang. 我们要记得，我们所这个自战自轻也是为了成就将来永远的 Dan 荣耀 mari。kita memandang bahwa bukan kita hanya berjuang sendiri dengan kekuatan sendiri, tetapi ada kuasa ilahi ada di dalam diri 而 kita. 且我们面对这一切，不是独自面对，而是有从上头而来的力量帮助我们。 Itu yang pertama. 这是第一点。 Yang kedua, 第二，
Apa yang membuat Paulus kuat dan mampu mempunyai motivasi yang kuat di dalam menjalani hari-harinya? 是什么使保罗有一个正确又有力的动机呢？ Yang kedua adalah dia mempunyai fokus hidup. 他有生命的焦点， Tadi perspektif hidup. 刚才是生命的观点， Dia mempunyai fokus hidup. 他有生命的观点。 Di dalam ayat yang ke-18 berkata begini saudara. 在第18节这样子说， Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. 原来我们不是顾念所见的，乃是顾念所不见的，因为所见的是暂时的，所不见的是永远的。 Saudara-saudara, Paulus katakan di dalam pasal 5 ayat yang ke-7. 那么使徒保罗在第5章第7 Sebab 节 hidup 说， kami ini adalah hidup karena percaya bukan karena melihat. 我们所做的并不是一些我们所看见的。 Jujur saudara, kalau kita melihat apa yang terjadi di sekitar kita, 如果我们看见我们周围所发生的一切， kita bisa khawatir, takut, 我们就会越来越害怕， kita bisa kecewa, 我们会失望， kita bisa putus asa, 我们会绝望， kita hilang semangat. 我们会失去魄力。 Tapi saudara, mari kita bersama-sama sebagai orang percaya mengarahkan fokus hidup kita kepada yang kekal. 但是作为基督徒，让我们把我们的眼光朝向那永恒的。 Saudara, perjalanan hidup kita ini suatu perjalanan menuju kepada yang kekal. 我们将当今的生活是迈向那永恒的。 Sekali lagi, setuju atau tidak setuju? 无论我们同意或不同 Mau 意， atau tidak mau? 我们愿意或不愿意， Perjalanan hidup kita yang sementara yang terus-menerus berubah ini 我们这自战自新、永远改变的生活， menuju kepada panggilan surgawi yang kekal itu. 是迈向那呼召我们的那个永恒的天 Satu 堂。 kali kelak kita akan tinggalkan yang sementara. 有一天，我们将要离开这个暂时的。 Bagi orang yang percaya kepada Yesus Kristus, 对于相信主耶稣的人， dia mendapatkan tempat yang kekal selama-lamanya dengan Tuhan kita Yesus Kristus. 他将要得到那永远的那个生命。 Kalau ada tujuan yang kekal bagi kita, 如果有永远生命为我 yang 们而留， jauh lebih indah, lebih sempurna, 是比一切都更美好、 mengapa 更 kita 美 harus 宝贵。 kecewa dan kehilangan semangat di dalam menjalani hidup kita? 为什么在当今生活必须要灰心失望呢？ Saudara, di dalam menjelang Prapaskah ini, 在这个面对复活节的前期， mari kita mengarahkan hati kita, fokus hidup kita kepada salib Kristus. 让我们仰望基督的十字架， Dan disitulah kita mendapatkan kekuatan daripada Dia 从那里我们就能够重新得力， untuk menghadapi kehidupan yang terus-menerus mengalami perubahan-perubahan ini. 能够面对一直不断改变的那个世界。 Saudara, mari kita bersama-sama tunduk kepala kita berdoa. 我们一起低头祷告。 Saudara, mungkin hari ini saudara-saudara mulai bosan jenuh dengan keadaan hidup yang terus-menerus hidup di dalam penderitaan. 可能我们面对当今的一切的生活，会感到厌烦，感到厌倦。 Engkau juga mungkin kebingungan, tidak tahu bagaimana harus menghadapi hidup yang terus-menerus berubah. 我们可能也在不知所措当中，怎么样的面对这个一直不断改变的世界？ Mungkin hari ini juga sudah mulai menyerah, mengalami putus asa dengan keadaanmu. 可能你面对的一切的问题，你开始觉得灰心，开始觉得绝望， Karena beratnya persoalan penderitaan yang kau alami. 因为你经历了很沉重的生活问题。 Mari kita membangun semangat motivasi hidup kita, saudara. 让我们建立我们生命中的魄力， Membangun perspektif dan fokus hidup yang benar. 让我们建立一个正确的生活观和生活的焦点， Bukan kepada yang sementara ini, 不是建立在那个暂时的， tapi kepada yang kekal yang penuh dengan kemuliaan. 而是建立在那永远永恒的。 Saudara, kalau boleh saudara ambil waktu berlutut di tempat masing-masing. 如果你能够跪在你原来的地方， Kembali buka hatimu, dengar apa yang Tuhan katakan kepadamu melalui firman Tuhan pada malam ini. 让你敞开心门，聆听上帝今晚上对你所说 Dan 的话 apa。yang Tuhan inginkan dari engkau, saudara katakan dengan terbuka, dengan jujur di hadapannya. 那么是请你敞开心门，向上帝说你应该做的事情， Karena dia mengenal hatimu. 因为他认识你的心意。